Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian nak tahu tak pengalaman Kak Di untuk dapatkan zuriat? Anda nak tahu tak? Pengalaman Kak Di untuk dapatkan zuriat? Okey, Kak Di mempunyai 4 orang anak. Jadi ni channel Kak Di. Okey, Kak Di nak berkongsi lah daripada channel Kak Di, daripada Facebook Kak Di, IG Kak Di, page Kak Di. Okey, macam mana pengalaman Kak Di untuk dapatkan zuriat? Okey, pada Kak Di tak mudah sukar sebab Kak Di mudah lekat tapi mudah gugur dan juga mudah gugur. Jadi ia menyebabkan sebelum dapat anak yang pertama 2 kali Kak Di gugur. Jadi pada Kak Di sangat-sangat sukar untuk dapatkan zuriat, untuk dapatkan seorang zuriat tu. Okey, seorang anak tu, untuk dapatkan seorang anak tu memang pada Kak Di sangat sukar. Jadi Kak Di tengok ramai juga rakan-rakan Kak Di di luar sana yang mengalami perkara yang sama. Dan alhamdulillah kepada rakan-rakan yang mudah, alhamdulillah yang ramai anak yang mudah untuk lekat, yang merancang, tak ada masalah untuk itu. Tapi bagi orang yang nak lekat, permulaan untuk lekat tu pada Kak Di sangat sukar sebab Kak Di mengalami pengalaman yang sama dengan kalian di luar sana. Okey, bagaimanapun alhamdulillah Kak Di dah mempunyai 4 orang cahaya mata. Dan setiap anak tersebut untuk Kak Di dapatkan tu adalah mempunyai orang kata cerita-ceritanya. Dan pada Kak Di memang bukan mudah lah untuk Kak Di nak dapatkan seorang zuriat tu. Tapi alhamdulillah sekarang Kak Di dah mempunyai 4 orang cahaya mata. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan Kak Di, cerita Kak Di, pengalaman Kak Di, kalian bolehlah like page Kak Di. Okey. Pada Kak Di macam Kak Di ada 2 kali gugur, kemudian anak pertama, dan untuk dapat anak kedua pun stay gugur lagi 2 kali, dan baru dapat anak yang kedua dan ketiga dan keempat seterusnya. Jadi apakah orang kata masalah yang Kak Di hadapi? So pada permulaan tu, maksudnya selepas 2 kali gugur pada kandungan usia 9 ke 12 minggu, jadi Kak Di terpaksalah jumpa ke doktor pakar untuk mengetahui apa masalah yang Kak Di hadapi. So pada keadaan waktu tu, dengan keadaan BMI Kak Di yang agak tinggi, 26 BMI, so tak normal lah kan. So 24 BMI normal lah kan. Jadi bila 26, doktor sarankanlah untuk Kak Di turunkan berat badan. Satu. Yang kedua, yang Kak Di perasan adalah rahim Kak Di ni lemah. Rahim Kak Di ni macam lemah. So otot-otot di rahim Kak Di ni lemah. Jadi bila pregnant, Kak Di kena macam mana, ada setengah orang dia tak percaya berkenaan dengan rahim lemah ni. Okey, tapi terpulanglah pada masing-masing dan Kak Di sendiri alami. Okey. Yang pertama BMI tinggi, so Kak Di terpaksa turunkan berat badan sebab bila BMI Kak Di tinggi, Kak Di mudah stres. Bila mudah stres, kita penat, menyebabkan tekanan darah tinggi. Kak Di dapat tekanan darah tinggi, dan memang pun setiap kali pregnant, Kak Di memang bacaan BP blood tu memang tinggi. So bila disahkan hamil untuk 4 pun memang jadi chronic hypertension. Okey. Jadinya bila BMI tinggi menyebabkan badan kita tak okey. BMI tinggi menyebabkan mudahlah untuk kita gugur. Itu satulah yang fahaman yang Kak Di tahu dan juga diceritakan oleh doktor lah. Yang kedua, dari segi rahim tu lemah, tapi setengah doktor dia tak percaya benda ni. Jadi kita sendiri kita boleh rasa bila BMI bila bacaan BP jadi tinggi, memang dalam ni kita akan rasa darah tu mengalir laju lah pada Kak Di, akan rasa sebu badan. Kita boleh rasa kita ni tak okey. Okey, bila BMI tinggi, satu kita cepat penat, lepas tu mudah stres, berikutnya BMI jadi chronic hypertension, BP pun jadi tinggi. So kita memang rasa tak selesa, kita rasa letih sentiasa, kita rasa badan kita sebu, kita rasa macam pandangan tu kabur tu kadang-kadang ada juga. Jadi memang berbahaya, berisiko tinggi. Okey, yang berikutnya adalah
untuk kes Kak Di, ovum Kak Di tak matang. Antaranya lah, antara masalah-masalah yang Kak Di hadapi lah. So Kak Di terpaksa cari benda-benda yang boleh menyebabkan ovum tu jadi matang. Bila tak matang, dah lekat, jadi dia tak mau jadilah, janin tu tak jadilah. So dia, sebab tu dia dikukur. So kita tak nak lah, kita nak rasa kesedihan kita kukur. Sebaliknya kita cuba atasi masalah yang kita hadapi. So pada Kak Di, siapa-siapa yang nak nak dapatkan zuriat, cubalah untuk yang pernah gugur, cuba dapatkan nasihat pakar ataupun jumpa doktor, check balik. Dia akan scan kita, scan rahim kita. Lepas tu dia akan ambil ujian darah sebab dia nak tahu adakah ovum kita ni okey ke tak okey. Dan mungkin juga suami ataupun isteri pun diminta kerjasama jugalah kan. Jadi dari segi situ juga kita perlu untuk positif emosi kita macam mana kan. Kita kena positif sentiasa. Lagi apa lagi, ini adalah antara tips-tips permulaan awal yang Kak Di nak kongsikan lah berdasarkan pengalaman Kak Di. Dan mungkin akan datang Kak Di akan kongsikan apa lagi yang Kak Di buat untuk Kak Di nak hamil. Mungkin ia boleh jadikan satu ilmu pada kalian, kan, pengalaman, dan kalian boleh ambil lah. Sebab sebelum ni pun untuk Kak Di dapatkan anak pun Kak Di memang cari maklumat, lepas tu dapatkan daripada pengalaman, daripada doktor pakar, daripada buku kita baca, dan kita cuba adaptkan dengan diri kita. Okay, jadi apa lagi? So Alhamdulillah lah Kak Di dah dapat 4 orang cahaya mata. Alhamdulillah, walaupun satu permulaan untuk dapat tu, untuk hamil tu satu perjalanan. Yang kedua, perjalanan sepanjang tempoh kehamilan tu pun satu, orang kata, cabaran juga bagi ibu-ibu hamil. So Kak Di chronic hypertension, so memang lalui pelbagai cabaran lah dekat situ. Dan selepas tu, biasanya bila chronic hypertension ni, dia akan jadi anak tu kecil. Dan tu pun kita dah dimaklumkan lah juga. Dan dalam buku merah, buku pink kita pun sendiri dah ada info-info berkenaan. Info-info berkenaan lah kan benda tu kan. Apa risiko kepada ibu dan apa risiko kepada bayi. Mungkin kadang-kadang doktor ataupun nurse dia terlepas pandang untuk memberitahu kita berkenaan topik-topik berkenaan. Tapi kita sebagai orang yang hamil, kita kena ambil tahulah apa-apa risiko sebelum, selepas dan semasa kita hamil. Okay. Jadi moga-moga platform yang Kak Di wujudkan ni untuk diri Kak Di dan untuk kongsikan pengalaman Kak Di memberi manfaat kepada kalian. Dan kalian mungkinlah boleh ambil sedikit dan kalian juga boleh tanya Kak Di sekiranya inilah sedikit daripada ilmu Kak Di. Okey, satu, kita mungkinlah kita usaha untuk kita tahu apa masalah kita dan kita cuba untuk cari penyelesaiannya. Yang kedua, doa, zikir, solat sunat kan, solat taubat, solat hajat kan. Kita kena sentiasa sebab Allah tak akan memberi kita sesuatu jika bukan ikut kemampuan kita. Maksudnya bila kita dah mampu tu, insya-Allah Allah akan bagi pada Kak Di lah. Betul lah apa yang kita faham sebelum-sebelum ni juga. Dan pada masa yang sama kita kena usahalah untuk kita dapatkan apa yang kita nak. Jadi bila waktu banyak kita PKP sekarang dekat rumah, so ni ada plan yang pada Kak Di sangat okey lah bagi kita yang merancang untuk dapatkan zuriat. Sebab masa kita dekat rumah banyak kan, jadi kita pun tak stres dengan keadaan di luar sana. Bila kita nak pergi kerja, kita akan stres, kita akan jadi macam-macam nak kena fikir kan. Bila kita banyak di rumah, hati kita tenang. So insya-Allah kita akan lebih mudah lah untuk kita dapatkan zuriat pada Kak Di, insya-Allah. Amin. Lagi apa kita kongsi yang Kak Di nak kongsi adalah semasa Kak Di kena Caesar, 4 tu kena Caesar emergency, dan selepas Caesar macam mana kan. Okey, Kak Di nak kongsi lah untuk yang tu. Mungkin sebelum ni yang rakan-rakan pernah tengok Kak Di live sebelum ni, Kak Di dah ada kongsi benda tu. Tapi bila untuk page yang baru Kak Di ni, Kak Di nak mulakan balik lah dengan info yang baru dan mungkin boleh memberi manfaat lagi banyak lah kepada kalian. Moga-moga ianya memberi ilmu yang manfaat juga untuk dikongsikan kepada yang lain juga. Dan pada masa yang sama, Kak Di masih try lagi, tengah test lagi dengan platform yang Kak Di tengah guna sekarang. Dan kalau boleh, apa yang Kak Di belajar untuk marketing pun, dia nak kita live pada waktu yang sama sebaik-baiknya setiap hari. Ni info baru juga pada waktu yang sama dengan konsisten live
setiap hari dan kita gunakan platform yang masih free. So Kak Di tengah nak menggunakan benda ni lah. Jadi semoga ianya memberi manfaat pada kalian. Terima kasih kerana menonton. Alhamdulillah.